Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada Pulau 7 yang subjek falsafah dan isu semasa. Terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Sifadli Bakri, Mio Salaman bin Saifuddin, Linet Chen, Muhammad Zakwan dan Muhammad Rustani. Kami akan berjumpa dengan Ustaz Ahmad Zaki bin Hamzah yang merupakan Ketua Cawangan Bahagian Agama dan Kaunseling IPD Kota Star. Tajuk kumpulan kami adalah Falsafah Islam dan Kepentingan di Era Kontemporari, dan mari kita berjumpa dengan Ustaz Ahmad Zaki. Assalamualaikum. Siap, alhamdulillah. Siap. Nampak tak nampak? Okay, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Kami daripada Pelajar PJJ UAM. Kami ingin interview dengan Ustaz sikit lah, berkenaan dengan tajuk Falsafah Islam dan Kepentingannya di Era Kontemporari ni lah. Kontemporari ni maksudnya semasa lah kan? Ya, yang semasanya Ustaz. So kita ni ingat interview sedikit sebanyak lah berkenaan apa yang kita boleh dapat sikit. Betul. Ustaz lah. Tugasan kami ya. Tugasan kami ni lah. Boleh insya-Allah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang ke pejabat saya Terima kasih. dan sudi bertanya saya soalan macam ni, walaupun dia bukan kepakaran saya berkenaan dengan falsafah ini, sebab saya mengaji dari sudut hukum. Jadi saya cuba menjawab dan apa yang saya faham lah. Okay, falsafah ini adalah kata pinjaman daripada bahasa Arab, falsafah. Kalau dalam bahasa Sanskritnya filosofi. Kalau kita ni kalau dalam Islam hikmah. Falsafah ni adalah kalau saya rujuk di sini tentang Kamus Dewan edisi keempat mengatakan pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu yang tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya di sini sesuatu ilmu yang kita mengkaji ilmu tu lebih dalam dan terperinci. Sebagai contohnya Aristotle, dia berkata menyelidiki sebab-sebab dan asas sesuatu benda. Dan juga Al-Farabi, ulama Islam, pemikir tentang falsafah, dia kata ilmu pengetahuan tentang alam maujud, sesuatu alam kita nak mengkaji. Dan juga Sidi Ghazalba ni dia kata berfikir secara sistematik yang mendalam untuk mencari sesuatu kebenaran. Jadinya saya klasifikasikan di sini menurut pemahaman saya lah, falsafah itu dia terdiri daripada dua. Satu yang bukan Islam, pemikiran bukan Islam. Satu pemikiran Islam. Pemikiran bukan Islam ni seperti Aristotle, pemikiran Barat. Dan juga pemikiran Islam ni adalah seperti Ibn Sina, Al-Farabi. Jadi inilah pemikiran-pemikiran tentang falsafah. Itulah yang saya faham. Dia mengkaji sesuatu yang mendalam. Tapi Islam ni dia berdasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran dan juga hukum berhadis. Okey Ustaz. Dalam apa yang Ustaz bercakap dengan falsafah moden dengan falsafah Islam. So saya banyak tertarik dengan apa yang Ustaz cakapkan. Falsafah Islam. Apa yang Ustaz boleh kita terangkan kepada sikit lah. Sebelah sikit kepada ni. Apa yang Ustaz faham berkenaan dengan falsafah Islam dalam era temporary ni? Terima kasih SI. Bagi saya, falsafah dari sudut Islam dan kepentingan dia pada zaman pada masa kini, Masa pada kini. kontemporarian ni, saya membahagikan kepada 4 jenis. Yang pertamanya adalah dari sudut etika, sosial, yang keduanya, dan yang ketiganya dari sudut pendidikan, dan yang keempatnya dari sudut hubungan sesama manusia. Jadi 4 elemen ini, 4 perkara ini adalah penting dari sudut falsafah Islam. Penting dari sudut pada masa kini. Menurut falsafah Islam dari perspektif etika pada saya, etika ini setiap manusia dia dilahirkan, terutamanya yang beragama Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW ini sebagai bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan adalah untuk
mengajar manusia untuk menunjukkan manusia tentang akhlak-akhlak yang terbaik. Jadinya Islam dia datang untuk mengajar kita kepada akhlak-akhlak yang lebih baik. Sebab itu pentingnya ada falsafah Islam tentang etika, tentang akhlak manusia ini. Kerana dia boleh membawa manusia itu kepada ke arah kebaikan melalui elemen-elemen yang telah Nabi Muhammad SAW bawakan kepada kita. Contoh dia tentang bagaimana adab kita makan, bagaimana adab kita tidur, bagaimana adab kita apabila kita bercakap dengan orang, bagaimana adab kita tentang kita bekerja dan seumpama dengannya. Jadinya falsafah Islam ini amat penting untuk diri manusia itu sendiri, sebab dia mempengaruhi akhlak manusia itu sendiri. Saya membawa di sini menurut Muhammad Al-Qutb kan, ialah proses untuk membentuk insan yang holistik dan seimbang. Dia tingkah laku yang merangkumi keseluruhan adab dalam kehidupan manusia. Falsafah Islam dari sudut kepentingan dia adalah dari sudut akhlak, etika dia. Okey, saya terima kasih. Okey, yang keduanya berkenaan dengan falsafah Islam dalam sudut melihat masalah sosial. Jadi Islam ni dia datang dengan dijanjikan fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Sepuak akan masuk ke dalam syurga dan sepuak akan masuk ke dalam neraka. Islam tu dia datang dengan dia menjanjikan bahawa kalau orang umat-umat aku ini buat baik, dia akan masuk ke dalam syurga. Kalau dia buat jahat, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadinya falsafah Islam tu dia mendidik manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan perjanjian Allah bahawa di akhirat kelak akan ada timbangan. Siapa yang masuk syurga, siapa yang nak masuk ke dalam neraka. Jadi falsafah Islam amat penting untuk manusia pada hari ini, untuk dia lebih takut kepada Allah. Saya nak bawa satu hadis lah daripada Abu Barzah Al-Aslami, hadis riwayat Tirmizi. Hadis ni dia cukup famous di kalangan kita, yang mana dalam hadis ni dia kata seseorang anak Adam itu tidak akan berganjak kaki dia. Sebabnya dia akan ditanya tentang 4 perkara. Okay. Yang pertamanya tentang umur dia. Sepanjang dia hidup, apa yang digunakan umur dia tu. Okay. Yang keduanya tentang anak-anaknya. Sepanjang anak-anak hidup, apa yang kita usahakan untuk anak-anak kita. Dan yang ketiganya tentang harta. Bagaimana harta itu dibelanjakan. Dan yang keempatnya ilmunya. Bagaimana ilmu itu dimanfaatkan. Jadi Islam dia hadir, dia cuba nak bentuk sesuatu manusia itu dengan ada kebaikan dan keburukannya, ada balasannya, iaitu syurga dan juga neraka. Jadi dia akan membentuk peradaban manusia itu sendiri. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan pendidikan. Sebab itu Islam ni dia datang dengan mendidik. Dia mendidik yang macam mana? Dengan dua lah. Yang pertamanya dia mendidik kita dengan ayat Al-Quran dan juga mendidik kita dengan sunnah Nabi SAW. Jadinya pembelajaran tentang pendidikan Islam itu selari untuk ke arah stabilnya manusia itu. Maksudnya dia mengaji dari sudut dunia dan juga sudut akhirat untuk diselaraskan bersama dengan Islam. Okay. Jadi pentingnya falsafah pendidikan Islam, falsafah pendidikan. Kita